kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah sampai ini kepada akhir bulan Safar ya. Dan insya-Allah kita akan masuk pada bulan Rabiul Awal pada malam ini selepas maghrib. Ini daripada peristiwa ini yang penting dalam sejarah ini Islam kita, perlu kita mengetahuinya akan kepentingan ini bulan Rabiul Awal, bulan yang mana di dalamnya lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabiul Awal kali ini insya-Allah menjadi pembukaan yang baik bagi kita, dan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada zakat fitrah, sebab minggu lepas kita dah habis membicarakan berkenaan dengan zakat rikas dan juga ma'din. Kita membicarakan tentang zakat tambang ya, yakni apabila seseorang itu mengorek tanah miliknya ataupun tanah mubah dan dia mendapati emas ataupun perak, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat apabila sampai kepada nisab. Maka bagi tambang tidak ada haul. Ini akhir sekali kita membicarakan. Sekarang kita kembali kepada kitab. Penulis ini mengatakan babu zakatil fitri, babu zakati al-fitr. Jadi ini adalah bab ini yang membicarakan tentang zakat fitrah. Maka beliau memulakan dengan mengatakan wujubu zakatil fitri ala man talzam tajibu ala kulli hurin muslim. Beliau memulakan dengan mengatakan tentang atas siapakah diwajibkan zakat fitrah. Jadi pertama sekali penulis mengatakan diwajibkan atas tiap-tiap orang yang merdeka yang muslim. Tiap-tiap orang yang merdeka yang muslim. Kita semua adalah orang yang merdeka. Kita tidak ada hamba misalnya di dunia ini sekarang, melainkan di sebahagian tempat. Tapi kebanyakan kita adalah orang yang merdeka, maka kita adalah muslim. Maka ini adalah daripada syarat kewajipan. Idza wajada ma yuaddihi, juga daripada syarat kewajipan adalah dia ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia ada kemampuan. Fadilan an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu wa kiswatuhum. Dia ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan dia ada harta yang lebih daripada apa yang dia memerlukan daripada makanannya dan juga makanan mereka-mereka yang di bawahannya, yang diwajibkan dia memberikan nafkah kepada mereka. Yakni sebagai misal, kalau seorang lelaki yang sudah berkahwin dan ada anak-anak, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah kalau sekiranya dia mempunyai kemampuan untuk memberikan makanan dan juga pakaian kepada isterinya dan juga anak-anaknya pada malam hari raya dan hari raya, yakni pada malam dan siang hari raya. Jadi kalau sekiranya dia ada yang lebih, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan juga mereka-mereka yang di bawah tanggungannya. Jadi ini yang penulis ini mengatakan fadilan an qutihi, yakni maksudnya dia ada kemampuan lebih daripada apa yang dia memerlukan untuk dia membeli makanan sebagai misal, dan juga makanan mereka-mereka yang diwajibkan dia memberikan nafkah. Pakaian mereka, termasuk pakaian dan makanan lailatul Eid wa yaumahu, pada malam hari raya dan juga pada siang hari raya. Sekarang kita mengatakan misalan malam hari raya dan siang hari raya. Berapakah makanan yang dia memerlukan? Apakah jumlah wang yang dia memerlukan untuk dia membelanjakan dirinya dan juga ahli keluarganya dalam makanan dan juga bagi pakaian mereka untuk hari raya? Berapakah jumlah tersebut? Jadi kita lihat sama ada seseorang itu ada yang selebihnya ataupun tidak. Tapi kalau sekiranya satu keluarga misalnya dia tidak ada kemampuan, setakat membeli makanan sahaja kepada ahli keluarganya, maka ini kita mengatakan tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah. Tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah sebab dia tidak berkemampuan. Jadi berkenaan dengan zakat fitrah berkemampuan adalah kemampuan untuk membeli makanan bagi dirinya dan mereka yang di bawah tangguhannya, dan pakaian mereka pada malam hari raya dan juga siang hari raya. Wa andainin, dan juga dia terlepas daripada apa-apa jenis hutang, melainkan kalau sekiranya dia ada hutang yang wajib dia membayarnya dan dia tidak ada wang selain daripada membayar hutang, maka juga tidak diwajibkan dia membayar zakat fitrah.
wa maskan, begitu juga dengan rumah. Yang ni macam seperti zaman sekarang ni, kita nak bayar bayar duit rumah tiap-tiap bulan. Begitu juga duit sewa sebagai misal bagi mereka yang sewa. Kalau sekiranya dia memerlukan wang, akan tetapi dia perlu menggunakan wang tersebut untuk membayar duit sewaan, maka juga tidak diwajibkan kalau sekiranya dia tidak ada wang yang lebih daripada itu. Begitu juga bagi nafkah bagi hambanya, wa abdin yahtajuhu. Kalau dia ada hamba yang ini misalan dia memerlukan kepada hamba tersebut, maka juga tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah kalau sekiranya duit tersebut tidak mencukupi nafkah bagi hamba. Ini kita membicarakan tentang hamba zaman dahulu. Ini zaman sekarang ini kita tidak ada hamba. Mungkin ada orang menanyakan misalan bagaimana dengan maid? Adakah maid ini hamba? Tidak ya, maid bukan hamba. Maid adalah seorang pekerja. Jadi adakah diwajibkan majikan mengeluarkan zakat fitrah bagi maid? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi kebiasaannya ini dalam bab keihsanan. Keihsanannya ni biasanya di Singapura ini yakni majikan mengeluarkan zakat fitrah bagi maid mereka. Dan ini adalah perkara yang baik ini sebenarnya. Ini adalah perkara yang baik. Sebab ada sebagian maid ini mungkin nak bayar fitrah pun mungkin dia tidak mengetahui caranya dan sebagainya. Jadi majikan ini membayarkan, maka tidak ada masalah. Ataupun ada orang menanyakan misalan maidnya, misalan bapanya di Indonesia, bapanya sekarang nak membayarkannya, maka dia tidak ada masalah. Yang ni bapanya membayarkannya, maka sudah tidak diwajibkan bagi majikan untuk membayar zakat fitrah. Selepas itu penulis yang mengatakan falau fadala ba'du ma yu'addihi lazimahu ikhrajuhu. Maka ini kita nak kena ganong sikit makna ini. Dia mengatakan di sini kalau sekiranya dia ada selebihnya, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah dengan selebihnya, walaupun tak mencukupi. Yang ni misalnya ni dia dah tolak duit nafkah bagi dirinya, bagi ahli keluarganya, pakaian mereka, begitu juga hutangnya, begitu juga dengan tempat tinggalnya, begitu juga dengan hambanya misalan. Kesemuanya ini misalan dia memerlukan, yang ni saya memberikan misal yang ni $1,000. Dia memerlukan yang ni $1,000, yang ni bagi malam raya dan juga bagi hari raya. Tetapi dia ada yang ni misalan $1,020. Jadi belin berapa? Lebih $20. Maka $20 ini dia mesti mengeluarkan zakat fitrah walaupun tidak mencukupi. $20 yang ni mungkin yang ni setakat 4 orang sahaja misalan. 4 orang punya zakat fitrah. Tetapi misalan ahli keluarga ni ada 10 orang. Dia ada isteri, selepas itu dia ada 9 anak sebagai misal. Maka zakat fitrahnya yang ni hampir yang ni $60 ke $70 begitu. Maka sekarang yang ni dia mengeluarkan $20. Kenapa? Sebab ini $20 yang selebihnya. $20 yang selebihnya. Walaupun dia tidak mencukupi untuk semua orang, maka disebabkan dia ada selebihnya, wajib dia mengeluarkan selebihnya sebagai zakat fitrah. Taib. Wa man lazimatu fitratuhu lazimatu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Ini kaedah. Penulis ini mengatakan barang siapa yang diwajibkan fitrah ke atasnya, maka diwajibkan juga fitrah bagi mereka-mereka di bawah tanggungannya. Mereka-mereka yang di bawah tanggungannya. Yang ini sebagai misal seorang suami ada isteri dan 4 anak. Maka diwajibkan baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya dan juga bagi anaknya 4-4. Sebab ke-4 mereka dan isterinya di bawah tanggungan siapa? Di bawah tanggungan suami. Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah. Maka tidak mencukupi dia mengeluarkan bagi dirinya sahaja. Jadi penulis memberikan misal min zaujatin, yang ini diwajibkan dia mengeluarkan, yang ini bagi isterinya, qaribin. Begitu juga dengan saudaranya, misalan adik-beradiknya, yakni yang di bawah tanggungannya, ya, adik-beradiknya yang tidak bekerja dan sebagainya, yang di bawah tanggungannya. Begitu juga dengan mamluk, yakni hambanya, kalau dia ada hamba. In kanu muslimin, kalau sekiranya mereka beragama Islam. Kalau sekiranya mereka bukan beragama Islam, maka tidak diwajibkan. Wa wajada ma yuaddi anhum, dan dia ada kemampuan untuk membayar untuk mereka zakat fitrah tersebut. Lakin la talzamuhu fitratu zaujatil ab al-mu'sir. Akan tetapi tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri kepada bapa. Di sini penulis ini membicarakan tentang bapa kita misalan dia kahwin lagi. Jadi sekarang ini kita ada apa? Kita ada mak tiri.
Adakah diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi mak tiri? Sekarang keadaannya, kalau bapa kita dah tua misalan, kita diwajibkan memberikan nafkah kepada ibu bapa kita yang sudah tua, yang sudah tidak boleh bekerja. Kewajipan nafkah jatuh kepada anak-anak. Sekarang misalan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi ibu kita dan bapa kita. Bapa kita misalan dia kahwin, dia kahwin lagi satu, ataupun dia kahwin ni selepas ini kematian ibu dan sebagainya. Adakah diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya? Sekarang bagi bapa kita, ya, diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi bapa kita. Tetapi adakah diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya? Maka di sini penulis mengatakan, bapa kita ini kalau sekiranya dia mu'sir ini maksudnya dia tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, dia memerlukan kepada anaknya, maka anaknya mengeluarkan zakat fitrah bagi bapanya. Tidak diwajibkan dalam keadaan seperti ini anaknya mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya. Apa sebabnya? Sebabnya zakat fitrah diwajibkan atas bapanya ke atas isterinya. Betul ke tidak? Isteri bapanya. Tapi sekarang bapanya mu'sir, bapanya tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi isterinya. Maka sekarang kewajipan mengeluarkan zakat fitrah bagi isterinya sudah terjatuh ke atas bapanya, sebab dia mu'sir, dia tidak ada kemampuan. Maka akan tetapi bila lihat ini kepada angle anaknya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bagi bapanya, sebab bapanya di bawah tanggungan anaknya, manakala isteri kepada bapanya bukan daripada tanggungan anaknya, dia adalah daripada tanggungan bapanya. Jadi di sini penulis ini dia memberikan pengecualian ini. Dia mengatakan la talzamuhu fitratu zaujatil abil mu'sir, yakni al-mu'sir ini balik kepada al-ab, yakni bapa yang miskin, wa mustauladatihi. Begitu juga kalau dia berkahwin dengan seorang dia bukan berkahwin, dia melakukan persetubuhan dengan seorang hamba sahaya dan hamba perempuan itu mengandung, maka diwajibkan dia memberikan nafkah kepada hamba perempuan itu. Dalam keadaan seperti ini juga tidak diwajibkan atas anak mengeluarkan zakat fitrah bagi hamba yang dimiliki oleh bapa. Jadi sama ada kita mengatakan isteri kepada bapa ataupun hamba perempuan yang dimiliki oleh bapa, tidak diwajibkan atas anak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi siapa yang diwajibkan? Diwajibkan atas bapa, sebab itu adalah isterinya, itu adalah anak perempuannya, yakni hamba perempuannya. Tetapi disebabkan dia mu'sir, berbeza kalau dia musir, kalau dia kaya misalan, kaya raya, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka. Jadi sekarang penulis ini mengatakan tidak diwajibkan bagi anak mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri kepada bapa, wa in lazimathu nafaqatuhuma. Sekarang apa kita mengatakan tidak diwajibkan atas anak mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri kepada isteri, yakni kepada bapa, walaupun dalam segi nafkah, tadi seperti mana kita mengatakan diwajibkan yakni atas bapa memberikan nafkah yakni kepada isterinya, dan sekarang nafkah diwajibkan kepada anaknya atas bapanya. Walaupun kita mengatakan nafkah bapanya diwajibkan atas anak, nafkah yakni bapanya diwajibkan yakni atas anak, dan ini juga termasuk yakni isterinya, akan tetapi tidak diwajibkan zakat fitrah bagi isterinya. Yang diwajibkan hanya adalah nafkah. Ini adalah misal kita mengatakan diwajibkan nafkah ke atasnya, akan tetapi tidak diwajibkan zakat fitrah ke atasnya. Yang ini diwajibkan dia memberikan nafkah kepada bapanya dan kepada isteri, yang ini kepada bapanya kalau bapanya mu'sir, akan tetapi tidak diwajibkan dia memberikan zakat fitrah yang ini kepada isteri, kepada bapanya, ataupun apa kita mengatakan hamba perempuan yang ini kepada bapanya. Ini adalah pengecualian. Selepas itu penulis mengatakan waman lazimahu fitratun wa wajada ba'daha bada'a bi nafsihi. Sekarang ini kita kembali kepada misal seseorang itu misalan dia nak membayar zakat fitrah, akan tetapi zakat fitrahnya misalan tidak mencukupi. Dia memerlukan $1,000 misalan untuk nafkah bagi anak-anaknya dan ibu bapanya dan pakaian mereka dan makanan mereka pada hari raya dan malam hari raya. Dia memerlukan $1,000 sebagai misal. Ini saya hanya memberikan misal. Akan tetapi dia ada $1,020. Sekarang yang lebih berapa? 20 setakat dia boleh mengeluarkan zakat fitrah yang ini bagi 4 orang, diwajibkan. Tapi siapakah yang dia nak memulakan dengannya? Apakah tertib
kewajipan. Kewajipan ini juga ada tertib siapa yang kita nak kedepankan membayar zakat fitrah. Maka di sini penulis ini mengatakan waman lazimahu fitratun wa wajada ba'daha bada'a bi nafsi. Jadi pertama sekali dia bayar zakat fitrah untuk dirinya. Misalan kita mengatakan $5. Satu orang bayar zakat fitrah. Sekarang dia ada $20 saja. Dan dia ada 10 anak. Tamam? Dia ada 10 anak, dia ada ibu bapa 2 yang sudah tua, isteri. Jadi sekarang yang ni dia nak mengeluarkan zakat fitrah, dia tak mampu nak mengeluarkan ke semua ni. Yang ni bagi isteri dan kedua ibu bapa dan anak 10 anak. Jadi sekarang dia boleh mengeluarkan hanya bagi 4 orang sahaja. Jadi dia memulakan bada'a bi nafsihi. Ini penulis yang mengatakan. Dia memulakan yakni dengan dirinya. Wa summa zaujatihi. Yang kedua adalah dia memulakan dengan isterinya. Summa ibnihi as-sarir. Dia memulakan dengan anaknya yang lelaki, yang kecil. Anaknya yang kecil. Summa ummihi. Yang keempat ini baru ibunya. Summa ibnihil kabir. Selepas itu anaknya yang besar. Walau tazawwaja mu'sirun bimusiratin. Jadi ini adalah tertibnya. Tertibnya pertama sekali adalah dirinya. Selepas itu isterinya. Selepas itu anaknya yang kecil. Selepas itu bapanya. Selepas itu ibunya. Selepas itu baru anaknya yang besar. Selepas itu penulis ini mengatakan walau tazawwaja mu'sirun bimusiratin au biamatin. Ini adalah misal yang baru. Penulis mengatakan kalau sekiranya seseorang suami yang miskin berkahwin dengan seorang isteri dan isteri ini pula kaya. Suami miskin, isteri kaya. Ataupun yang ini dia berkahwin dengan seorang hamba sahaya. Sekarang penulis ini mengatakan lazimat sayyidul amati fitratun li amatihi. Diwajibkan atas tuan bagi hamba untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi hambanya. Diwajibkan pertama sekali diwajibkan bagi tuan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi hambanya. Berkenaan dengan isteri yang kaya, adakah diwajibkan bagi isteri yang kaya untuk mengeluarkan zakatnya sendiri kalau sekiranya suaminya tidak ada kemampuan untuk membayarkan zakat fitrah untuk dirinya? Maka pendapat yang mu'tamad seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi adalah yakni tidak diwajibkan. Kenapa? Sebab zakat fitrah ini adalah kewajipan yakni ke atas suami, atas isteri. Yakni suami diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri. Tetapi kalau suami tidak ada kemampuan, tidak diwajibkan isteri membayar zakat fitrah walaupun isteri itu kaya. Walaupun yakni isteri itu kaya. Tetapi kalau sekiranya dia nak membayar, maka tidak ada masalah. Itu lebih afdal. Tapi di sini kita membicarakan tentang kewajipan. Adakah diwajibkan ataupun tidak diwajibkan. Jadi berkenaan dengan isteri, zakat fitrahnya diwajibkan atas suami. Berkenaan dengan hamba sahaya, zakat fitrahnya diwajibkan atas yakni tuannya. Wala talzamul hurrata fitratu nafsiha. Wa qila yalzamuha. Dan tidak diwajibkan yakni bagi seorang wanita yang merdeka membayar yakni fitrah yakni bagi dirinya. Ini seperti mana tadi kita mengatakan keadaan kalau sekiranya suaminya misalan miskin tetapi dia kaya. Adakah diwajibkan? Kita mengatakan tidak diwajibkan. Ada pendapat yang mengatakan diwajibkan. Waqilah pendapat yang lemah yakni mengatakan yalzamuha, iaitu diwajibkan yakni dia yakni membayar yakni zakat fitrah kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk melakukan sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ini kita berhenti di sini. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk kepada yang seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.